perpisahan ini kan mengukir kenangan dalam suka maupun duka. Bertahun lamanya kita bersama menggali bakat marah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa sekali lagi kepada semua pelajar kelas Mosi Tab 3 dan Mosi Tab 4 dengan cikgu li hari ini, iaitu kita mari mengaji ilmu tauhid ataupun akidah. Kali gitu kepada semua pelajar, kita ambil buku surat macam ni. Lepas tu kita buka muka surat 192. Muka surat duduk balik atas. Muka surat 192. Muka surat ni duduk balik atas sekali. Kita tengok di sini muka surat 192. Kali gitu hari ni kita mari mengaji sambungan pula di dalam tajuk, iaitulah tajuk di bawah tu tepat aku tulisan besar. Baca dia, beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Kita tengok di situ. Kali gitu kita mengaji hari ini di kelas kita hari ini, iaitulah sambungan yang akhir sekali. Hari ini kita mengaji olai kali yang keempat. Bila masuk oleh kali yang keempat, kita nak mengaji dengan secara ringkas, dengan kerana masa pun tak banyak. Oleh itu kepada semua pelajar, ambillah buku ilmu tauhid, balik di muka surat 192. Dengar cikgu li nak baca. Iaitulah muka surat 192 ni di dalam tajuk, tempat dia tulis macam ni. Kita tengok di situ. Dengar dulu cikgu li nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Tu tajuk besar. Tengok baris yang pertama. Mukjizat yang dikurniakan kepada rasul itu tidaklah sama di antara satu rasul dengan yang lain. Kerana mukjizat itu dikurniakan mengikut suasana dan keadaan umat masing-masing umpamanya. Tengok di situ. Kali gitu kita guste undur klik semula kepada tajuk yang cikgu boleh baca tadi, iaitulah beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Kali gitu mukjizat kita sudah buat latihan, kita sudah tahu dah apa dia mukjizat. Mukjizat ni Allah Taala bagi kepada nabi rasul saja. Baik, kali gitu mukjizat yang ada pada rasul, yang ada pada nabi, dia tak serupa. Kali gitu baik, kita tengok sambung. Waqa maudha, tajuk besar balik atas. Beberapa mukjizat bagi rasul-rasul. Banyak mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala Tuhan bagi, bui ataupun kurnia kepada rasul, kepada nabi-nabi ni. Banyak perkara. Kepada nabi tu dia bagi mukjizat pasal tu. Kepada nabi ni, kepada rasul tu dia bagi mukjizat tak serupa. Kali gitu tengok baris yang pertama. Pakat tengok semua. Kerana sudah kita mengaji, kita ada buat latihan, kita ada buat berfirhat. Tengok sambung baris yang pertama. Mukjizat yang dikurniakan kepada rasul itu, mukjizat yang dikurniakan. Yang dikurniakan mana diberi. Dikurnia mana bagi, bui, perthan. Itu dia. Mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada rasul, bui kepada nabi itu tidaklah sama. Mukjizat tu bui kepada nabi, bui kepada rasul tak serupa, tak sama
Nabi tu dia wi mukjizat pasal tu, Nabi ni dia wi mukjizat pasal ni. Dia tak sama, tak serupa. Bila tak serupa, di antara satu rasul dengan yang lain, bagi ko rasul tu cerita tajuk lain, bagi ko rasul ni, Nabi ni pasal lain. Tengok sambung lepas pada koma tu dia. Tengok baris yang kedua. Baris yang kedua mula-mula tu. Kerana mukjizat itu dikurniakan mengikut suasana dan keadaan umat masing-masing. Tengok sambung lagi balik bawah. Tengok Gustes mula. Kerana apa? Yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, kepada Rasul tu dia tak sama, tak serupa. Kerana mukjizat itu, mukjizat hak Tuhan bagi kepada Rasul, pada Nabi itu dikurniakan. Mana Tuhan bagi, kurnia tu Tuhan bagi, Tuhan bui mengikut suasana, mengikut masa. Mengikut suasana ni, mengikut masa, turut masa. Juk masa hak Nabi Muhammad dia wis teko datu. Masa Nabi Musa mukjizat dia wi pasal tu. Masa Nabi Isa dia wi mukjizat dia masa tu. Mengikut keadaan umat. Keadaan umat ni rakyat. Orang masa tu pasal mana? Kemajuan dia. Kalau gitu dia tak serupa lah. Kalau gitu bila bagi tak serupa, umat-umat Nabi lain dia tak boleh berdeki lah. Kerana dia tak serupa cerak dah. Supaya kita learn ni lah. Orang hidup 100 tahun dulu. Satawat 100 tahun dulu. Nak mari dengan 100 tahun learn ni pula. Dia tak serupa tu. Nak jadi serupa tak boleh pergi cerak. Kalau gitu baik. Tengok sambung. Bila Tuhan bagi mukjizat tak serupa. Dan tengok sambung. Baris yang kedua dekat hujung-hujung naksud tu. Dan keadaan umat masing-masing. Tuhan bagi mukjizat kepada Rasul, kepada Nabi itu. Keadaan umat. Dia tengok. Keadaan, kedudukan. Juk masa umat-umat. Kata orang panggil kata pracacat masa tu. Orang-orang manusia masa tu. Dia tak serupa cara hidup dia. Cara pakaian dia, cara cari makan dia, cara hidup dalam sangkum, dalam masyarakat dia, tak serupa. Bila tak serupa, berkecek pun tak serupa dah. Bila lagu tu dah, umpamanya, kalau gitu Tuhan ni, dia nak goyak. Apa ni? Kita nak apa dalam, kita nak mengaji sambung lagi ni, mana kata, mukjizat yang kita nak mengaji mula-mula ni, mukjizat tu bukan ada belaka. Kalau gitu, yang pertama ni, di bahagian mukjizat, kita nak tahu kata Nabi ni, Rasul tu dia ada mukjizat pasal mana kata. Bui dah tu untuk buat belah mana. Kali itu kita tengok di akar 1. Balik bawah tengok sambung deh. 1 tengok di akar 1. Jangan tengok kau lain, tengok di akar 1 tu. Kerana tulisan halus. Dia boleh nak baca slow-slow, baca anjur-anjur, takut buat kita ni tak boleh baca juga. Kalimah hak pelik-pelik, kalimah-kalimah dulu, kadang-kadang kalimah baru. Tengok baris yang pertama. Akar 1. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Tengok baris yang kedua. Cikgu boleh nak baca dulu. Terdapat banyak mukjizat yang dikurniakan kepadanya, di antaranya, kali gitu semua pelajar balik muka 163. Duduk sebelah kiri kita tu. Muka 163. Tengok nak baca. Dengar. 1. Tungkatnya menjadi ular yang besar ketika Fir'aun mengumpulkan ahli sihir yang bijak dalam negerinya untuk melawan Nabi Musa. Pada masa itu Allah memerintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tungkatnya lalu bertukar menjadi seekor ular yang besar dan menghapuskan sihir-sihir kaumnya. Kita undur Gusti klik, tengok di akar 1 semula. Kali gitu baik. Hari ni kita nak kenal, kita mai mengaji mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Mukjizat yang Allah Ta'ala Tuhan
bui kepada Nabi Musa. Gapo tadi? Bah bui tu bui untuk nak buat pasal mana? Kita boleh tahu. Kerana di kelas kita ni kita ambil tahu supaya labur untung kita. Ni faedah dia kita mengaji, belajar ilmu akidah, kita belajar ilmu tauhid, faedah di dunia, untung di akhirat. Sebab tu orang mengaji agama ni lebih tahu, lebih reti daripada orang mengaji hak saman saja. Kalau gitu tengok akal satu. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tengok baris yang kedua. Jona pertama, terdapat banyak mukjizat. Terdapat mana kata ada banyak mukjizat. Mukjizat ni pasal sikit dak. Banyak yang dikurniakan. Mukjizat yang Tuhan bagi kepada Nabi, kepada Rasul. Tu dia. Banyak balah mana? Iaitu dikurniakan kepadanya, dikurniakan mana? Tuhan bagi kepada Nabi Musa. Di antaranya benar lebih kurang yang kita kena tahu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Tengok di muka 163. Baris mula-mula sekali. Akal satu, kita tengok situ. Mukjizat Nabi Musa ni apa kata? Kita boleh tahu, kita ingat. Kerana sebentar lagi kita nak buat latihan. Buat bayfunghat untuk kita hantar. Kerana ada markah. Satu, tungkatnya tukak Nabi Isa. Tukak, kita kenal tukak ni. Tungkat. Tungkat ni kita biasa tengok di mana kata? Kalau hari Jumaat pelajar lelaki boleh tengok khotib. Dia nak baca ketebah tu dia pegang tungkat. Ada cacai panjang sepengah nyuruh pagar, sepengah hulu bajak tu. Tungkat tu pegang tu. Lepas tu tempat di mana tempat kita biasa tengok tungkat? Iaitu orang tua-tua hak tak gerak. Dia nak jalan nak rebah. Dia pegang dengan tungkat dia tu. Tu tungkat dia tu. Ataupun tok guru, babo-babo. Dia bawa juga tungkat dia tu. Kalau itu baik, kita kenal tu tungkat. Kali gitu tungkat Nabi Musa menjadi ular yang besar. Tuhan bagi mukjizat kepada Nabi Musa ni. Nabi Musa dia ada tungkat. Bila ada tungkat Nabi Musa tulah boleh jadi ular yang besar. Kita kenal ular. Kenal ular. Kita tak kenal ular teruk. Ular. Tungkat Nabi Musa ni dia boleh jadi ular. Jadi ular. Ular mana? Ular besar. Bukan ular sama besar dengan tungkat Nabi Musa tu tak. Boleh jadi ular tu besar. Besar setara mana? Kita tengok ke depan lagi. Kadang-kadang kita tak biasa dengar, kadang-kadang kita dengar dah. Kadang-kadang kita baru nak dengar ni. Bila tu tengok baris, tengok di muka 163, baris yang pertama di tengah-tengah. Ketika Fir'aun, baca Fir'aun. Ketika Fir'aun mengumpulkan ahli sihir yang bijak dalam negerinya untuk melawan Nabi Musa. Tengok Gusti baris yang pertama tadi. Tuhan bagi mukjizat kepada Nabi Musa iaitu tukak. Tukak ni boleh jadi ular. Ular setara mana? Ular besar. Apa buat jadi ular besar tu? Ular tu nak pergi ke mana? Nak suruh ketik siapa dia? Ketika Fir'aun. Kerana Fir'aun ni kita sudah kenal. Kalau orang bahasa Sihir duk panggil Faro. Fir'aun. Fir'aun ni raja. Fir'aun ni kerana Nabi Musa ni dia sebar agama Islam. Sebar agama Allah ni. Suruh fuk-fuk kafir masa tu. Suruh berhenti sembah berhala dia, sembah tokon dia. Kerana Nabi Musa ni suruh ibadat kepada Allah ya. Gi dakwah, gi nek-neu, wifuk dia tu yakin percaya kepada Allah. Tapi demo ni Firaun dia tak yakin, dia tak percaya ke Tuhan. Bila ada lagu tu dah, tengok sama lagi. Firaun sani, dia nak murih, nak marah. Lalu tulah. Nak lawan Nabi Musa sani tu nak buat belah mana? Dia nak win Nabi Musa ni takut.
Nabi Musa dia tak takut. Kerana dia harap, dia yakin kepada Allah. Fir'aun ni, dia yakin, tak ada yakin kepada Allah. Dia kata dia ni Tuhan dia besar. Ya jadi. Kali kita tengok. Ketika Fir'aun mengumpulkan ahli sihir dalam negeri dia tu, Fir'aun ni, dia mengumpul, dia kerah mari. Kerah mari ahli sihir. Ahli sihir di mana? Nak mayakun. Sihir bukan hak sungau. Sihir silap mata gitu ya. Sihir. Bukan hak sungau. Tetapi bukan hak sungau pun bila dia sihir buat pandai ni buat jadi orang lain gerung, takut. Dia kerah mari padah. Mengumpul makna kerah, padah. Ahli sihir, orang hak bijak-bijak. Nak apa dia panggil? Linkun. Tu. Orang sihir hak pandai hak bijak mari. Mari semua, mari di padai ni. Mari nak lawan Nabi Musa. Ayat yang cari. Tengok baris yang pertama hak ujung sekali. Yang bijak dalam negerinya. Dalam negeri hak Fir'aun saat ni tu, siapa dia hak pandai? Siapa hak mahir? Hak bisik sekali. Pandai sihir, mari semua, mari duduk di padai ni. Panggil semua, pakak marilah weh. Mari buat apa? Untuk melawan Nabi Musa. Untuk nak lawan Nabi. Untuk nak berlawan, nak badu lah. Lagu mana? Nabi Musa pun duduk dia dulunya. Nak fok sihir, fok Fir'aun ni mari ramah sana ni. Mari hak bijak-bijak sana ni. Kalau tak luk hak ni, mari dia buat tubik ahli sihir hak ni, tak pandai hak ni, tak jadi hak ni dia buat tubik hak ku tisong. Ku tisong tak pandai, hak tubik ku tisam. Nabi Musa tak ada tukar-tukar apa dak. Kalau nak muai ke, Nabi Musa seorang nak bergocoh dengan demo ramah-ramah tu. Kali gitu baik tengok. Kali gitu tengok baris yang kedua di tengah tu. Pada masa itu Allah memerintahkan Nabi Musa bila orang ahli sihir fok Fir'aun tu baik ramah mari. Pada masa itu, pada masa duk beripung ramah-ramah tu, di padai tu, Allah memerintahkan Nabi Musa. Allah memerintah. Tuhan suruh Nabi Musa. Ni Tuhan suruh sendiri. Suruh Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya. Tuhan suruh Nabi Musa kata, Musa, ambil tongkat sana ni, mu remah, mu petong di padai tu. Tu. Tukar hak Nabi Musa dia bawa ni. Tu. Apa dia? Mencampakkan. Remah, pekong ke dia. Tunjuk ke dia. Lepas tu tukar Nabi Musa sani, hak Nabi dia bawa sani tukar tu lah. Lalu bertukar menjadi seekor ular yang besar. Tukar hak cokai-cokai pandak sani tu. Nabi Musa pergi rumah pekong dak pedeh motor dak pe fok sihir ramah-ramah tu. Terkejut. Tokjai, kejut. Hak ular demo tu tak ada besar mana ular fok sihir tu. Alah ya nak besar ke mana sihir. Lalu tu ular demo tu ada beribu-ribu ular hak fok tok sihir ni. Nabi Musa pun rumah tukar dia gegai tu kan. Menjadi seekor ular. Seekor ya ular, tak ada banyak sekali. Hak demo ular lain ribu-ribu. Hak Nabi Musa ni seekor saja. Ular yang besar. Ular seekor pun besar daripada hak demo tu beratus-ratus kali ganda. Ular tu. Tu. Ular demo tu sekat-sekat peti, sekat-sekat pohon. Gitu ya. Bila ular Nabi Musa ni remah tu kat dia tu nyecengok naik kita bertengah langit. Lagu mana nak jadi? San pucum hok orang mari duk tengok ramai-ramai rakyat-rakyat dia jadi ke mana? Dan menghapuskan sihir-sihirnya kaum itu. Tukar Nabi Musa jadi ular besar saat ni tu. Lagu mana? Ular naik sana ni. Jadi tok sihir tu lari undur lari. Ular besar hak Nabi Musa saat ni tukarnya makan telai ular hok sihir lari yak bergudung. Dah buat apa lagi dah? Terkejut. Ni. Ni tukar ni lah tukar Nabi Musa ni orang panggil mukjizat yang Tuhan Allah Taala bagi kepada Nabi Musa. Tu. Tengok sambung lagi. Kali gitu
Pelajar tengok sambung lagi. Hak sani tungkat Nabi Musa sani tu muka 193, ia duduk di alif balik atas tu, okey. Alif. Kalau gitu kita tengok balik bawah ni pula, tepat dia tulis ba, huruf ba. Tepat huruf ba situ. Kita tengok dengan cara rekah. Jumpa dah huruf ba. Tengok cikgu dia nak baca. Tungkatnya juga dapat memancar 12 mata air bila diperintah memukul batu ketika kaumnya memerlukan air. Jadi tungkat Nabi Musa ni sudah jadi mukjizat yang Tuhan bagi kepada Nabi Musa ni. Mula-mula tadi tungkat dia tu boleh jadi ular besar. Yang kedua, di bahagian ba ni, tungkat Nabi Musa ni, tengok betul ba ni, tungkatnya tungkat Nabi Musa juga dapat boleh apa atik? Memancar ni tu baik memancar tu baik. Tu baik apa jak memancar? Dapat memancar 12 mata air di tungkat Nabi Musa ni. Dia boleh keluar tempat tu baik air supaya hai air kok na 12 mata air, 12 cau, 12 lubang tempat tu baik air tu. Bila air tu baik apa tu? Bila diperintah memukul batu ketika kaumnya memerlukan air. Jadi tungkat Nabi Musa ni sekiranya umat-umat dia, puak-puak Nabi Musa tu lapak air, bila lapak air dah, nak buat kena ambil tungkat tu, katak atas batu. Katak atas batu tu lah tubuh ayat sembuh-sembuh. Tengok makan tak habis. Ni mukjizat Nabi Musa. Kali gitu baik. Jim yang ke bawah tu pula. Dia ada alif balik atas, di tengah hak baca saat ni ba, dan yang ketiga tu jim. Yang ketiga tu mukjizat Nabi Musa ni, dia boleh buat apa lagi tungkat dia. Tengok jim, tengok cikgu nak baca dulu. Terbelah dua laut merah bila diperintah memukul dengan tungkatnya, iaitu semasa. Balik-balik muka 194. Balik muka 194. Dikejar oleh bala tentera Firaun, maka Musa bersama kaumnya Bani Israel berjaya melarikan diri dengan selamat. Manakala Firaun dan pengikutnya terperangkap dalam laut yang bertangkup kembali ketika mereka mengejar di belakangnya. Itu baik semua pelajar tu. Balik di muka 193, tengok di jim, huruf jim balik bawah. Tak lama dah, ada lebih kurang 5 minit lagi. Kita tengok di situ. Huruf jim tu mana kata mukjizat Nabi Musa lagi, dia boleh buat apa lagi tungkat dia. Berarti baik jim. Dengan molek. Terbelah dua laut merah. Laut Tale Maha Semut. Laut Tale Maha Semut ni, laut ni tungkat Nabi Musa dia boleh belah laut. Sekat laut jadi bagi dua. Belah. Belah air tu jadi bagi dua. Bila Nabi Musa ni remah tungkat dia tu di laut mana? Laut Merah Tale Deng. Tu di situ. Apa tu tungkat Nabi bila dia remah dalam laut tu, air jadi buka. Jadi jalan dalam laut. Bila diperintah memukul dengan tungkatnya, bila Allah Ta'ala suruh Nabi Musa remah tungkat dia dalam laut tu, remah bila? Semasa dikejar, semasa orang hamba dia dikejar, mana orang hamba Nabi Musa, fuak tentera fuak tahan Fir'aun tu hamba nak bunuh Nabi Musa. Oleh bala tentera Fir'aun dengan fuak tahan, fuak tentera Fir'aun, hamba Nabi sana tu, Nabi pun bukan lari, undur pergi tang tu semula, rapat di laut. Bila rapat di laut tu lah Allah Ta'ala Tuhan perintah kepada Nabi Musa, "Hei Musa, mau rembah tungkat dia selalu. Tungkat muda tu mau rembah dalam laut tu. InsyaAllah jadi buka, jadi dalam, jadi jalan luah." Nabi Musa pun rembah tungkat dia tu, buka jalan. Perak. Supaya jalan konkret, jalan minyak tadah. Air tak mari, jadi kerah beku, kerah kau.
Tengok muka 194. Tengok di situ. Maka Musa bersama kaumnya, Nabi Musa sekali dengan kaumnya, sekali fuak-fuak dia, Bani Israel berjaya melarikan diri dengan selamat. Pergi tengah laut. Fuak-fuak Fir'aun pun turut mari. Manakala Fir'aun dan pengikutnya, fuak-fuak Fir'aun dan pengikut orang yang turut-turut fuak Fir'aun ni, tahan dia ni, terperangkap. Terperangkap ni, kalau kita agak kena siding lah. Orang tes siding tu kena jahil. Nyanyi. Kena. Orang panggil kata, dia turut pergi. Nabi Musa pergi dari laut, nampak laut jadi luas, jadi jalan. Dia pun turut pergi kata. Bawa Nabi Musa pah ke tengah, pah ke hujung, nak lepas di sana dah tu. Fuak-fuak tentera ni, buat lagu mana? Dia pun turut pergi kata. Bawa turut tu lah. Dalam laut yang bertangkup kembali. Takut. Hok belah sana kiri kanan tu jadi jalan tu. Bawa askar-askar fuak Fir'aun tu. Jadi takut. Sambung klik semula. Jadi air semula. Hok kerah beku sana ni. Katuk gelum. Selai habis fuak-fuak tentera dia. Ketika mereka mengejar di belakangnya. Habis fuak-fuak dia mati. Bila fuak dia mati tu nak jadi belah mana? Kita tengok sambung lagi dengan cara rekah. Bagi pelajar yang duk pergi surat, tengok muka 194. Yang kedua, saat ni kita belajar mukjizat Nabi Musa. Dan yang kedua ni kita nak belajar, nak mengaji pula mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhan bagi mukjizat kepada Nabi Ibrahim ni apa arti? Kita nak baca dengan cara rekah. Tengok baris yang pertama. Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar dalam timbunan api yang besar setelah beliau dicampakkan oleh Raja Namrud yang kejam kerana beliau menentang ibadat Namrud dan pengikut-pengikutnya yang menyembah api dan berhala. Ibrahim mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, manakala Namrud mengajak orang ramai menyembah api dan berhala. Nabi Ibrahim terkenal seorang yang bijak dan pitah, dan dalam perdebatan beliau dengan Namrud. Kali gitu kita tengok ingat cara rekah. Gusti klik tengok di akar 2. Kita tengok ingat cara rekah. Ingat kerana mukjizat Nabi, cerita dia tu panjang, tapi dalam buku kita ni rekah. Ingat kerana dalam sekolah ni kita mengaji dengan cara rekah. Tengok yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim. Balas mana? Tengok zona yang pertama. Nabi Ibrahim tidak hangus. Mana kata Nabi Ibrahim ni, dia jatuh dalam api, tak hangus, tak makan di api. Apa tu? Ketika dibakar, masa siapa dia nak bakar tu? Ketika dibakar dalam timbunan api yang besar. Pone api hidup berkunjung-kunjung tinggi naik ada tengah langit tu. Api duk nyala-nyala tu, Nabi Ibrahim tu dia mau ambil, bakarlah dia, tak ambil pekong dalam pone api tu. Tak nyala, tak hangus. Api duk nyala tapi Ibrahim ni tak hangus, tak makan di api. Setelah beliau dicampakkan oleh Raja Namrud. Namrud ni nama raja. Duk mengetah masa tu. Ambil Nabi Ibrahim ni pekong masuk ngalak dia tu. Masuk ke dalam api yang kejam. Kerana beliau menentang ibadat Namrud. Kerana boleh Nabi Ibrahim masuk dalam api ni, kerana Nabi Ibrahim ni dia sebar agama Islam ni, dia suruh sembah Allah, suruh ibadat kepada Tuhan. Namrud dia ibadat ke muka lain. Tu ibadat dengan berhala tokong dia tu. Tengok baris yang ketiga pula. Dan pengikut-pengikutnya yang menyembah api dan berhala. Puak-puak Raja Namrud ni dia menyembah api. Dia kata api tu Tuhan dia, dan berhala. Berhala tu tokong mana? Api dengan berhala. Tu dia kata Tuhan dia. Lalu tu tengok baris yang ketiga pula. Ibrahim mengajak manusia menyembah Allah. Nabi ni, Nabi Ibrahim dia ajak manusia, ajak orang dakwah suruh sembah Tuhan. Suruh ibadat kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu. Manakala Namrud, Namrud, Raja Namrud, dia buat lagu mana? Mengajak orang, dia ajak orang juga. Mengajak orang ramai, dia ajak orang ramai ni suruh buat apa? Menyembah api dan berhala. Nabi Ibrahim suruh sembah Allah, suruh yakin percaya kepada Allah. Namrud ni dia suruh sembah api dan berhala. Tak masuk lagu tu. Nabi Ibrahim terkenal seorang yang bijaksana, terkenal dongdang Nabi masa tu, orang bijak, orang cerdik, dan
pitah dalam perdebatan. Kalau nak mari berdebat ni, mana kata mari tu wati mari bah. Tak ada makan siapa dia tu. Pandang Nabi Ibrahim lagi. Kalau gitu Nabi Ibrahim ni dia masa tu ni dia tu wati, dia nak berdebat, dia nak lawan Raja Namrud. Kalau gitu Raja Namrud sana dia tak puas hati. Tengok baris balik bawah. Cara Namrud, Raja Namrud tanya Nabi Ibrahim, Ibrahim nak jawab lagu mana suk dia. Tu. Menil siapa dia? Tengok, ingat cara rekah. Tanya Namrud, tak aliknya. Tanya Namrud. Namrud ni tanya Nabi Ibrahim. Siapakah Tuhan engkau wahai Ibrahim? Raja Namrud kata, "Hei Ibrahim, siapa Tuhanmu? Oyak mai kat aku." Tengok baris yang kedua pula. Jawab Ibrahim. Jawab Ibrahim. Nabi Ibrahim tak jawab lalu dah. Tak taruh. Tuhan saya ialah Allah. Tuhanku Tuhanku ialah Allah. Tuhanku ada nama Allah. Allah pasal mana? Yang menghidup dan memati. Tuhanku nama Allah ni, wi hidup, ya wi hidup, pas ya juga wi mati. Namrud tanya pula baris yang tiga. Tanya Namrud lagi. Namrud tak puas hati, tanya lagi. Saya pun boleh menghidup dan mematikan. Raja Namrud kata, "Ku boleh nak wi hidup nak wi mati." Pelik apa? Jawab Ibrahim. Ibrahim tak pula. Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Bolehkah engkau menerbitkan matahari dari barat ke timur? Nabi Ibrahim jawab bagaimana? Allah menerbitkan matahari. Tuhanku, wi tubik matahari, wi naik matahari tu dari timur. Dari timur tu mari balik naik. Timur ni balik naik. Allahku ni, wi naik matahari balik naik ke barat. Wi jatuh tu, barat tu balik jatuh. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku lah wi naik matahari. Wi naik naik ni, pas wi jatuh lek jatuh. Nak ayat kamu? Bolehkah engkau? Nabi Ibrahim tekanlah ni. Bolehkah engkau? Boleh tak Namrud? Boleh tak? Tuhanku ni wi naik matahari sebelah lek naik, gi jatuh lek jatuh. Bolehkah engkau? Pas mu boleh ke tak? Menerbitkan matahari, wi matahari tu tubik dari barat ke timur. Mu wi matahari duk lek jatuh tu, wi naik lek jatuh. Wi naik lek jatuh, gi jatuh balik naik. Mu boleh tak? Terjadi panha tu. Tengok sambung muka 165. Sikit saja. Dengan jawapan itu Namrud tercengang. Bila Nabi Ibrahim wayak gitu, dia tak nak jawab. Nak pergi ke mana? Matahari tu naik cerak-cerak dah naik ke jatuh. Pas kita wi naik lek jatuh lek naik bukan dia. Dan sangat marah kepada Ibrahim. Nak murih benar ni. Panah telinga nak murih ni. Kemarahannya itu bertambah lagi setelah mendapat tahu bahawa Ibrahim yang memotong tangan dan kepala berhala yang disembahnya, kemudian ditinggalkan sebuah berhala yang besar dan disangkut padanya sebilah kapok. Ini rekah banyak ni. Kerana kau nak murih laginya, kerana Nabi Ibrahim tu dia katok tokong dia tu, tokong halus, tokong besar, dia katok tokong halus duk keliling dia tu. Lepas tu dia buat lagu mana? Ambil kapok dia tu, memotong tangan, kerak tangan tokong dia tu, dan kerak kepala tokong dia tu. Tu. Lepas tu kerak hak halus, kerak hak besar. Hak halus tu kerak semua, katak-katak semua ditinggalkan sebuah berhala yang besar. Tinggal tokong besar so tu kan. Hak lain dia katak-katak kenak kecil. Dan disangkut padanya sebilah kapok. Ambil kapok tu sakut ditekak tokong hak besar. Yang ayat kata kalau Nabi Ibrahim tanya, biar Namrud tanya, mu Ibrahim mu kena tokongku berhala ku? Ada. Tanya tokongmu, mu tanya hak besar tu nak kapok dak dia tu. Kapok dia tu, tanya dia bunuh. Tengok kapok datang tekak dia tu. Seolah lagu tedah tu. Lepas tu bila jadi lagu tedah tu, perbuatan Ibrahim itu berarti ia mempersenda-sendakan. Bagi Raja Namrud dia kata, mu buat lagu ni mu nganyi kok ku ni. Mempersenda-sendakan mana menganyi-nganyi ni. Lalu dikeluarkan perintah supaya Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud pun royak ke askar tahan dia tu, royak, kita kena igat dah Ibrahim.
Bawa ikat maidah tu, tambah. Kita bakar hidup-hidup ada. Jangan bunuh. Bakar, kita seksa, toraman. Kalau bunuh, mati lalu. Tak sedap kita nak tengok uya seksa. Tetapi dengan kekuasaan Allah, walau nak bakar lagu mana pun, kuasa Tuhan, api yang membakar Ibrahim itu berubah menjadi sejuk. Orang nyala lu besar bertengah langit tu. Sebab-sebab nyala, pok nyala, tapi tak ada rasa panas sikit buk. Dan selamat kepadanya Nabi Ibrahim pun. Tu baik cokoh-cokoh jalan, tak ada ke mana dak. Tu mukjizat Nabi Ibrahim. Kali gitu kita buat latihan 2 k saja. Pelajar semua kena buat 2 k saja, kena hafal. Baca dia, apakah mukjizat Nabi Musa dan apakah mukjizat Nabi Ibrahim. 2 k ni. Nampak ke tak, tengok molek ni. Tu. Nampak dah? Ada. Apa? Aku satu balik bawah tu. Balik bawah sekali ni. Duduk balik bawah ni latihan. Apakah aku satu baca dia? Apakah mukjizat Nabi Musa? Oh, pandak je. Apakah mana kita tulis sesuailah mukjizat Nabi Musa ni jadi ke mana? Yang kedua, apakah mukjizat Nabi Ibrahim? Mukjizat Nabi Ibrahim itu kita tulis rekah-rekahnya lah. Kalau tulis tu dia banyak, tulis rekah je. Sekarang kita ngaji sana tulis rekah. Tulis habis tu tekad nak tulis lah. 2 k saja. 2 k pun tulis dia banyak ekor sikit. Nampak 2 k tapi dia beranak. Aku satu baca dia, apakah mukjizat Nabi Musa? 1, 2, 3. Royak habislah. Yang kedua, apakah mukjizat Nabi Ibrahim? Mukjizat Nabi Ibrahim 1 gapo, 2 gapo, 3 gapo, ya ada itu tu. Jadi kita hantar dalam line. Itu hari ni kita bakal mengaji ilmu tauhid akidah hari ni di dalam tajuk mukjizat Nabi Musa dan mukjizat Nabi Ibrahim. Kalau gitu oleh kali yang ke-5 ni kita nak mengaji pula mukjizat Nabi Isa dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hari ini setakat ini saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang menyenangkan, ku akan